Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 9. Tentera dalam perbarisan. Sun Tzu berkata, kita kini telah sampai kepada persoalan mendirikan barak tentera, serta melihat tanda-tanda kewujudan pasukan musuh. Maka tempuhi laluan bergunung dengan cepat, serta berjaga-jaga dengan lembah berhampiran. Dirikanlah kem di tempat yang tinggi, menghadap matahari. Jangan mendaki ke tempat yang tinggi atau menuju puncak gunung untuk bertempur. Selepas engkau melintas sungai, maka segeralah menjauhinya. Ketika pihak musuh menyeberang sungai dalam perjalanan untuk melakukan serangan, maka janganlah marah untuk bertempur dengan mereka di pertengahan sungai. Sebaliknya, tunggu sehingga separuh daripada mereka selesai menyeberang, lalu lancarkanlah serangan. Jika engkau terlalu ingin bertempur, maka jangan menyerang mereka berdekatan dengan sungai yang bakal mereka harung. Sebaliknya, tambat perahu engkau pada aras yang lebih tinggi berbanding dengan musuh, menghadap matahari. Jangan engkau mengharungi sungai dengan melawan arus ke hulu. Ketika mengharungi kawasan paya masin, satu-satunya hal yang engkau perlu pertimbangkan ialah melepasi kawasan ini secepatnya, tanpa sedikit pun bertangguh. Jika engkau terpaksa bertarung di kawasan paya masin, maka pastikanlah di sekelilingmu adalah kawasan berair dan berumput. Juga berlindunglah di sebalik pokok. Di wilayah yang kering dan mendatar, tempatkanlah pasukanmu dengan bahagian yang tinggi di sebelah kanan dan belakang. Justru mara bahaya daripada musuh hanya akan muncul di hadapan dan bahagian belakangmu akan selamat. Inilah 4 cabang ilmu ketenteraan yang membolehkan Maharaja Huangdi menewaskan 4 buah negara berdaulat. Semua tentera lebih suka akan tanah tinggi berbanding tanah rendah. Tempat yang terang berbanding tempat yang gelap. Jika engkau berhati-hati menguruskan tenteramu dan mendirikan kem pada tanah yang keras pejal, maka pasukan tenteramu akan bebas daripada segala jenis penyakit. Nescaya engkau akan beroleh kejayaan. Jika engkau tiba di bukit atau tebing sungai, maka kuasailah tempat yang terang dengan kawasan yang berlereng berada di sebelah kanan belakangmu. Maka engkau akan beroleh kelebihan dari segi keupayaan tenteramu bersekali dengan kelebihan rupa bentuk muka bumi. Jika di suatu kawasan hujan yang terlalu lebat turun dan sungai tempat engkau ingin menyeberang semakin naik dan berbuih-buih, maka tunggulah sehingga ia surut terlebih dahulu. Sebuah negara atau kawasan dengan jurang yang sungainya mengalir deras antara lembah yang dalam, tempat-tempat yang tersembunyi, kawasan semak belukar yang lebat, yang tebal, serta bakau dan paya di celah-celahnya perlu dijauhi atau diharungi secepat mungkin. Apabila kita menjauhkan diri daripada tempat-tempat sebegini, kita patut memancing pasukan musuh agar mereka mendekati tempat-tempat demikian. Ketika kita berdepan dengan kawasan-kawasan sebegini, kita patut memancing pasukan musuh supaya membelakanginya. Jika kawasan persekitaran kem ialah kawasan berbukit, kolam-kolam yang dikelilingi rumput air, lembah sungai cekung yang dipenuhi dengan alang-alang, atau hutan dengan semak samun yang tebal, maka semuanya perlu diteliti dan diamati dengan cermat. Kerana tempat-tempat sebegini ialah kawasan askar menyerang hendap atau mata-mata menyelinap. Ketika musuh berada dekat
dan mendiamkan diri, tidak bergerak, maka dia bergantung pada kelebihan persekitaran terhadap kedudukannya. Ketika musuh menjauh dan cuba melakukan provokasi, maka dia bergantung pada pihak kita untuk bergerak maju memulakan serangan. Jika tempat musuh mendirikan khemah ialah sebuah kawasan yang mudah dijejaki, maka dia sedang memasang umpan. Pokok-pokok yang bergerak dalam hutan belantara, menunjukkan bahawa pihak musuh sedang marah dengan pantas. Sejumlah tabir di tengah-tengah rumput yang tinggi menandakan pihak musuh cuba untuk membuatkan kita berasa curiga. Burung yang tiba-tiba terbang lepas lebih tinggi memberi petanda akan serangan hendak. Segala binatang yang gamat terkejut menandakan kedatangan sebuah serangan. Ketika debu berkepul-kepul menjulang tinggi, maka itulah tandanya kedatangan kereta perisai. Ketika debu berkepul tidak tinggi tetapi merebak ke serata tempat luasnya, maka itulah tandanya kumpulan regimen telah marah. Ketika debu berkepulan ke pelbagai arah, maka itulah tandanya sebahagian daripada tentera musuh telah diperintahkan untuk mencari kayu api. Kepulan debu yang tidak teratur menandakan bahawa tentera musuh sedang mendirikan khemah mereka. Kata-kata yang dilaungkan sederhana dengan gerak kerja persiapan yang semakin sibuk menunjukkan bahawa pihak musuh bakal maju ke hadapan. Kata-kata yang dilaung lantang dan serangan acah-acah menandakan bahawa musuh bakal berundur. Apabila obor pada kereta perisai bernyala-nyala dan mengambil tempat di bahagian sayap pasukan, maka itulah tanda bahawa mereka sedang menyusun pasukan untuk bertempur. Usul untuk berdamai, tetapi tidak disertai pula dengan perjanjian sumpah, ialah satu bentuk muslihat. Apabila terdapat sebegitu banyak gerakan dan askar musuh berlari-lari mengikut perbarisan, ini bermakna detik genting telah tiba. Apabila terdapat pihak musuh yang maju ke hadapan dan ada pula yang mundur ke belakang, ketahuilah bahawa ia hanyalah satu umpan untuk menarik perhatian. Ketika tentera musuh berdiri sambil bersandar pada tombaknya, ketahuilah bahawa mereka sedang dalam kelaparan. Jika ada musuh yang dikerahkan untuk mendapatkan sumber air dan musuh itu terlebih dahulu meminumnya, maka ketahuilah bahawa pasukan tentera musuh itu semuanya berada dalam keadaan dahaga. Jika tentera musuh melihat peluang terbuka untuk mereka beroleh keuntungan, tetapi tidak pula mereka berusaha untuk merebutnya, maka ketahuilah bahawa tentera musuh semuanya keletihan. Jika burung-burung berkumpulan pada suatu tempat, ketahuilah bahawa tempat itu kosong dan tidak berpenghuni. Suara pergaduhan yang bergema pada malam hari akan menimbulkan rasa gugup. Jika terdapat kekacauan dalam kem, maka ketahuilah bahawa panglima mereka itu seorang yang lemah. Jika spanduk dan bendera mereka bergerak dan tidak tetap duduknya, ketahuilah bahawa sedang terjadinya kegiatan hasut-menghasut. Jika perwira sedang marah-marah, maka ketahuilah bahawa tentera mereka sebenarnya sedang keletihan. Apabila tentera musuh memberi butir bijirin kepada kuda mereka dan menyembelih haiwan ternakan untuk dijadikan makanan, dan orang-orang yang memasak tidak menggantung segala periuk di atas nyalaan api, menunjukkan tanda-tanda bahawa mereka tidak akan kembali ke kemah mereka lagi, maka ketahuilah bahawa yang mereka telah bertekad untuk bertempur sampai mati. Tentera yang saling berbisik antara satu sama lain dalam kelompok kecil dengan nada yang perlahan menunjukkan wujudnya ketidakpuasan hati antara sesama mereka. Terlalu banyak penghargaan diberikan menunjukkan bahawa tentera musuh hampir kehabisan bekalan mereka.
Terlalu banyak hukuman yang dijatuhkan bakal menyebabkan mereka semua berada dalam situasi yang tertekan. Langsung akan mempengaruhi disiplin mereka. Jika mereka berteriak melaungkan ancaman, tetapi kemudiannya menjadi takut pula dengan bilangan musuh mereka, maka itulah tandanya ketimpangan pemikiran. Ketika utusan dihantar oleh pihak musuh dengan pelbagai pujian, itu tandanya mereka menginginkan gencatan senjata. Apabila pasukan musuh menuju ke arah pasukan engkau dalam keadaan marah dan mula bertempuh lama terhadap pasukanmu tanpa berperang atau menarik permintaan mereka kembali, maka situasi ini memerlukan engkau lebih berwaspada dan berhati-hati. Jika jumlah tentera kita tidak melebihi jumlah tentera musuh, maka itu pun sudah memadai. Cuma ia bermakna kita tidak mampu melakukan serangan secara langsung. Apa yang kita mampu lakukan ialah dengan menumpukan sepenuh perhatian terhadap kekuatan kita sedia ada, meneliti tempat duduk dan kelakuan musuh sambil menunggu bala bantuan. Barang siapa yang tidak berfikir panjang dan merendah-rendahkan musuh mereka, maka dia pastinya akan ditaluki musuh. Jika seseorang tentera itu dihukum sebelum mereka benar-benar tergabung atma terhadap pasukan engkau, maka tiadalah dia akan patuh. Dan tanpa kepatuhan, ia hanyalah sebuah hal yang sia-sia. Jika seseorang tentera itu telah benar-benar tergabung atma terhadap pasukan engkau, dan tiadalah dia pula dikenakan hukuman, maka tetaplah ia sebuah hal yang sia-sia jua. Justru itu, setiap tentera harus dilayan penuh kemanusiaan. Tetapi dalam masa yang sama, harus dilentur juga disiplin mereka seteguh-teguhnya. Maka inilah jalan yang menuju kejayaan. Jika dalam setiap latihan, tentera akan diberi arahan, maka akan berdisiplinlah tentera itu. Jika tidak, maka tiadalah disiplinnya tentera itu. Jika seorang panglima itu cukup yakin sekali akan tenteranya, tetapi masih mahukan setiap arahannya dipatuhi, maka setiap keberuntungan yang terhasil akan sama-sama dinikmati limpahannya.